Alright. Dah mula rekod. Jadi, okey, kita mulakan dengan buku yang tertulis Nota Tata Bahasa dan Komsas. Muka surat 83. Okey, mukanya macam ni. Okey, choose the comfortable classroom 就是那个 M 的还是 J？ M, yes. Okey, ni kita akan mulakan. Jadi, kalau nak ikutkan proses tradisional yang form 4 yang keluar tahun lepas, form 5 yang keluar tahun lepas. Jadi burung terbang dipepiskan lada telah disoal tahun lepas. Okey, kalau ikutkan analisis memang selang setahun. Burung kepimpinan, burung kepimpinan, burung kepimpinan. Jadi burung tahun lepas dah keluar. Jadi tahun ini sepatutnya teks form 4, kepimpinan menjadi teladan. Okey, kepimpinan melalui teladan akan menjadi. Jadi di sini saya kekal akan mengajar proses tradisional burung terbang dipepiskan lada supaya kalau soalan tu ditanya maka kita boleh jawab. Okey, jadi saya minta so anyone wait, I want to see. Jadi Ming Hui, say hi to me. Ming Hui, unmute. Ming Hui. Ini Kai Hua tu siapa? Kai Hua. Kai Hua tu siapa? Kai Hua是什么? Bahasa Melayu, nama bahasa Melayu Kai Hua yang masuk ni siapa? Tak nak jawab ni. Masalah ni. Kai Hua ni siapa? Yes. Yes, Kai Hua. Excuse me. Perkenalkan diri ya, kerana saya tak kenal ya ni. Kai Hua是谁啊? 开发。是 Brandon 吗 ？Hello. Okay, never mind. So let's jom. Okay, burung terbang dipepiskan lada, tak perlu saya bacakan. Nah, awak perasan tak sebenarnya di belakang itu awak ada jawapan. Okay, kalau awak perasan di belakangnya ada jawapan. Jadi saya minta awak sambil-sambil itu awak isikan. Boleh? Okay, jadi kita buat tapi tolong jangan buat dulu. Okay, sebelum saya sampai ke bahagian tu. Jom kita masuk. Alright, okay. Cerita memaparkan percubaan Raja Siam. Jadi cerita ini sebenarnya adalah berkaitan dengan peperangan, ya, so-called peperangan. Peperangan yang berlaku, kononnya lah, okey, antara Melaka dengan Raja Siam. Sebenarnya Raja Siam ini ingin menyerang Melaka. Raja Siam, nama Raja Siamnya ialah apa? Tengok di bawah tu ialah Bubunya. Okey, kalau kamu tengok Bubunya. Okey, namanya ialah Bubunya. Okey, nombor 1 isi Bubunya. Okey. Jadi Raja Siam Bubunya dia nak buat apa? Dia ingin hendak menyerang kerajaan Melaka. Okey, yang tidak kesampaian, tak berjaya. Kerana kebijaksanaan pemerintah dan kesaktian Hulu Balang Melaka. Okey, Hulu Balang ini berfungsi seperti polis, okey, pada masa dahulu. Alright, jadi dia tak berjaya. Apa yang dibuat, siapa yang ada di situ, kita akan tengok siapa yang menjadi ketua Hulu Balang di negara Melaka. Jadi ceritanya bermula pada zaman dahulu kala negeri Siam dikenali sebagai negara Shahrunowi. Tak penting, tak payah hafal. Yang penting awak tahu ini ialah negara Siam dengan Melaka. So dulu negara Siam ini sangat berkuasa. 这Siam 就是现在的泰国。这个泰国其实是以前很有权势、很有权威的国家。Okay, Siam. Jadi sehingga semua kerajaan di bawah angin telah ditakluki oleh Siam kecuali Melaka. Jadi Melaka tak dapat dikuasai, tak dapat ditakluki kerana
Melaka mempunyai hulu balang yang sangat kuat. Okey, hulu balangnya sangat kuat. Itu yang menyebabkan jadi Siam tidak dapat nak takluki Melaka. Okey, dan apabila Melaka yang diperintah oleh Sultan Muzaffar Shah, kalau awak tengok jawapan di bawah, Sultan Muzaffar Shah. Okey, ini ialah ejaannya, salah ejaan, maaf, saya minta maaf. Okey, kalau awak tengok ni sepatutnya Sultan Muzaffar, F-A-R. Sultan Muzaffar Shah. Okey. Tadi. Okey, oh my goodness. Tadi Sultan Muzaffar Shah. Share. Okay, so sorry. Saya So where is came up? Okay. Okay, Sultan Muzaffar Shah. Okay, ialah sultan yang sangat terkenal pada zaman tersebut. Okay, dia merupakan sultan yang agak kuat. Sultan Muzaffar enggan memberi surat sebagai tanda tunduk kepada Siam. So dulu kalau seseorang yang berkuasa, dia boleh meminta negara yang di bawahnya itu, maksudnya yang nak ditakluki itu, menulis surat. Kata mengaku saya Taiko, awak mengikut saya. Alright, Siam telah meminta Melaka, okay, berbuat begitu. Okay, jadi Siam tidak mahu menulis surat mengaku, Melaka tidak mahu menulis surat untuk mengaku Siam sebagai bos atau Taiko. Okay, jadi Raja Siam menyuruh siapa? Raja Siam menyuruh panglimanya. Panglimanya 就是他的元帅. Panglima ialah ketua tentera dia. Panglimanya iaitu Awi Chakri. Kamu pergi tengok jawapan di bawah. Okay, jadi jawapannya ialah Awi Chakri. Boleh? Okay, cikgu minta kamu beri perhatian ya. Jadi kena tengok sini sana, jadi saya minta awak berperhatian lah. Okay, Awi Chakri. Awak kena tulis sendiri, kalau tidak nanti awak lupa. Okay, Awi Chakri. Dia minta Awi Chakri membawa, panglimanya Awi Chakri membawa hulu balang dan rakyatnya, okay, yang sangat ramai untuk menyerang Melaka melalui hulu Pahang. Jadi kita nampak apabila si Raja Melaka tidak mahu menulis surat dan juga tidak mahu memberi, kita kata, bayaran, okay, kepada si Siam, maka Siam menghantar Awi Chakri untuk menyerang Melaka. Okay, apabila Sultan Muzaffar, bukan Muzaffir ya, Muzaffar mendengar berita tentang rancangan Siam yang ingin menyerang itu, baginda pun menghimpunkan rakyat Melaka dari segenap pelosok negeri. Apa itu pelosok? Pelosok ialah seluruh sudut. Pelosok juga jiaoluo. Segenap pelosok negeri maksudnya seluruh negara. Meike jiaoluo. Okey, seluruh pelosok negeri atau seluruh pelosok dunia, iaitu setiap sudut dunia. Okey, jadi dia pun kumpul. Okey, raja itu risau, maka dia pun kumpulkan penduduknya. Jadi yang nombor 4 ni siapa? Nombor 4, siapa yang telah datang membawa anak dan isteri masing-masing? Ini ialah Tun Perak. Okey, pergi tengok jawapan di belakang itu, Tun Perak. Okey, kalau awak ada, jadi kita nampak nombor 4 ialah Tun Perak dari Kelang. Okey, Tun Perak dari Kelang. Tun Perak dari Kelang. Okey, ini semua cikgu buat gitu ya supaya awak macam mana ya, supaya awak ada awak ingat orang ni. Terpaksa tulis nama orang ya. Okey. So Tun Perak dari Kelang membawa anak dan isteri. Okey. Siapa pula yang dilantik oleh Sultan sebagai bentara kerana kecerdikan dan kepintahan kata-katanya? Di sini ialah Sri Amerta. Okey, pergi tengok jawapan Sri Amerta. Okey, Sri Amerta. Jadi sekarang saya nak berhenti di sini ya, membawa anak isteri.
Okey, baiklah. Kita nak tengok ni. Jadi sebenarnya Khai Huat is here. So, okay. Nah, sebenarnya apa yang berlaku? Siam ingin menyerang Melaka. Jadi Siam telah menghantar Awi Chakri. Jadi untuk Melaka Sultan Muzaffar Shah pula minta si Tun Perak untuk berkumpul, rakyatnya berkumpul dan sebagainya. Dia diminta Tun Perak untuk ketuai. Jadi Tun Perak buat apa? Tun Perak dia telah mengumpulkan suami, isteri, anak, minta semua orang bawa keluarganya ke Melaka untuk berperang. Okey, apa yang berlaku di sini ialah Tun Perak sebenarnya ada Wei Hen. Ya, nak tanya Wei Hen? Wei Hen? Okay. Then you can mute. Okay. Kenwin, hi Kenwin. Kenwin, you can mute your mic. Okay. So, yeah, wait. Okay, jadi sekarang okay, jadi di sini sebenarnya apa yang berlaku ialah Tun Perak kumpulkan anak, isteri, askar dia. Okey, sebenarnya Sri Amerta ada bertanya, mengapa awak buat begitu? Jadi Tun Perak kata, kalau saya bawa mereka, mereka akan berusaha berperang dengan lebih sungguh-sungguh. Kerana demi keluarga dia, demi anak dia, isteri dia, mereka sudah pasti akan lebih semangat. Okey, jadi itu alasan Tun Perak, okey, terhadap keadaan sebegini. Maksudnya akhirnya dan nasib baik, akhirnya dia berjaya. Okey, akhirnya orang Melaka berjaya. Okey, mengalahkan si Siam. Okey, si Amerta telah diminta oleh Sultan untuk menyiasat. Okey, di sini kita nampak Sri Amerta telah diminta oleh Sultan untuk menyiasat tindakan Tun Perak. Iaitu dia membawa anak isteri. Mengapalah si Tun Perak buat begitu? Jadi tindakan Tun Perak itu dipersoal sebanyak 3 kali. Ini dalam teks kalau kita baca, dia memang berlaku 3 kali. Okey, dia memang dia memang nampak si Sri Amerta tanya bertiga kali baru Tun Perak nak jawab. Kita nampak di sini Tun Perak agak sombong lah ya. Tindakan, okey, Tun Perak meminta Sri Amerta jangan mencampuri urusan orang lain. Jadi sebenarnya Tun Perak meminta si Amerta tolong jangan campur urusan saya. Baginda menjelaskan sekiranya orang Kelang yang datang dari jauh itu ditemani anak isteri masing-masing, mereka akan berperang dengan lebih bersemangat. Inilah bahagian tadi ya. Apabila hal ini disampaikan kepada Duli yang di-Pertuan, maksudnya raja, baginda amat bersetuju dengan tindakan Tun Perak. So finally dia setuju. Lalu menitah itu titah, Tun Perak terus bermastautin di Melaka. Bermastautin maksudnya duduk. Bermastautin 是一边就是居住的意思. Okey, ini perkataan lain untuk yang tinggal atau duduk, 居住. Okey, apabila serangan Siam itu telah dapat dipatahkan. Telah dapat dipatahkan maksudnya telah dapat diputuskan, dikalahkan. Okey, Tun Perak dijadikan sebagai bentara di Melaka. Okey, ini ialah seorang ketua lah. Okey, di Melaka. Maksudnya dia menang. Kemudian dinaikkan pangkat. Alright, that is the story so far. Okay, tidak lama kemudian Sri Amerta menyuruh Tun Perak menghadap kerana ada orang Kelang. Ada seorang dari Kelang mengadu, komplain. Okay, bahawa dirinya dianiayai oleh Tun Perak. So di sini dah dinaikkan pangkat, tiba-tiba ada orang dari Kelang. Don't forget that Tun Perak is from Kelang. Okay, dari Kelang. Jadi ada orang komplain, kata orang dari Kelang, dia pergi mengadu dengan si Amerta
maka kata Tun Perak menganiayai, 就是利用了他，害了他 ，OK， 让他吃亏， telah menyebabkan kerugian pada dirinya, aniaya. Okay, satu soal setelah di soal siasat, Tun Perak menyatakan bahawa si Amerta tidak memahami tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Sultan. So, apabila ditanya-tanya dalam perbincangan mereka itu, jadi sebenarnya Tun Perak dia kata si Amerta tidak faham tugas dia. Okay, maksudnya tugas yang diberikan oleh Sultan kepada Tun Perak, Sri Amerta tidak faham. Okay, Sultan bersetuju dengan penjelasan Tun Perak. Okay, lalu melantiknya sebagai Perdana Menteri. Okay, see now with complaint. Okay, now Tun Perak naik pangkat satu lagi. Kali ini jadi Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri sama-sama dengan siapa? Ini, dengan Paduka Raja. Nombor 6, Paduka Raja. Okey. Paduka Raja yang setara dengan yang setara dengan siapa? Sri Naradiraja. Okey, dia setara dengan Sri Naradiraja. Sri Naradiraja ialah Perdana Menteri masa itu. Jadi maksudnya pada masa yang sama ada 2 orang Perdana Menteri. Okey. Jadi setakat ini. Kalau awak rasa okey, sila thumbs up. Bagi respon boleh tak reaction? Okay, can you please give me reaction if you understand the story until now? 你录完了我才做功课，因为有一些 problem。 Yeah, no. You now you read story first. Read your story. Okay, I see you, Zalim. Zalim, Minghui, Kawe, Brahman, Kaihuat, is that okay? You understand? Leka, Peng Xuan, Pei Er. Okay, raise hand. Leka, yes. Who else? So please respond. If you don't understand, please. Yeah, Brahma, boleh. Thank you. Thank you. Ya, Per, yes. Peng Xuan, yes. Thank you. Kawe. Ryan, thank you so much. Okay, you are all here. Okay, so we continue, yeah. Let's go. Okay, so dia dinaikkan pangkat sama dengan Sri Naradiraja. Nak tahu, Sri Naradiraja ialah seorang yang sangat tua. Orang yang sangat tua, Perdana Menteri yang dah tua. Tapi oleh sebab Tun Perak pula naik pangkat menjadi raja, menjadi Perdana Menteri, maka 2 itu tak ngam. Okay. Sri Nararaja sudah tua. Tidak mempunyai anak lelaki. Okay, siapa yang ketawa? Hello. Yes? Any question? Kalau awak nak tanya, baru awak buka. Boleh? Kalau tak ada, awak mute. Alright, thank you. Tidak mempunyai anak lelaki, hanya seorang anak perempuan yang bernama Tun Patih. Tun Patih, hasil perkahwinan dengan anak bendahara. Okay, so setelah isterinya itu mangkat, maksudnya Sri Naradiraja ini isterinya sudah meninggal. Dapat seorang anak perempuan saja. Okay, jadi setelah dia mangkat maksudnya meninggal. 去世啊，驾崩啊，王室的话，我们不能讲meninggal dunia，我们只能够说他驾崩。mangkat. Barulah Sri Naradiraja mengakui bahawa dia baginda mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Tun Nina Madi. Hasil perhubungan gundik istana. Gundik 就是什么concubine 就是那个 gundik 啦，小老婆就是这个老糊涂 Sri Naradiraja, orang tua ini rupa-rupanya dia ada hubungan sulit dengan gundik istana. Maksudnya bukan isteri lah, maksudnya perempuan untuk raja. Okay, dia ada seorang anak lelaki, tapi itu pun hasil daripada hubungan sulit, iaitu ai mei guanxi. Okay, daripada anak lakinya bernama ni, daripada gundik. Gundik 就是小老婆。OK， 在王宫的小老婆就是那些的叫什么啦，后宫啊。OK， so ini ialah
cerita setakat ini. Dan pada masa itu masyarakat Melayu telah apa? Masyarakat Melayu telah berbelah kepada dua, berpecah kepada dua. Nombor 7, okey, berpecah kepada dua. So maksudnya 现在到这个阶段呢 rakyat berpecah kepada dua. Satu ialah berpihak kepada Tun Perak, satu lagi berpihak kepada Sri Naradiraja, iaitu Perdana Menteri tua. Alright, so dia menjadi dua puak. Dua puak maksudnya dua kumpulan, dua geng. Okay, so iaitu di sini ini bahagian soalan sentiasa tanya tahu. Okay, so sila beri perhatian yang ini. Jadi iaitu puak Paduka Raja dan puak Sri Naradiraja. Okey, nak tahu ini Paduka Raja, nama lain untuk Tun Perak. Please. This is Tun Perak. Okey, namanya telah ditukar. Okey, so Paduka Diraja namanya asal Tun Perak. Excuse me. Okey, so saya berharap awak dapat tahu Paduka Raja itu ialah Tun Perak, merujuk pada Tun Perak. Okey, so mereka di penduduk. Okey, rakyat telah berpecah kepada dua puak. Dua puak justru dua kumpulan. Iaitu Sri Nara dengan Paduka Raja. Okey, kerana kedudukannya mempunyai taraf yang sama. So disebabkan kedudukannya sama, seorang tua, seorang baru naik pangkat, jadi dua-dua tak ngam. Kedua-dua orang besar ini tidak dapat bekerjasama kerana berbeza pendapat. Yalah kan, tua dengan muda macam mana nak kawan? Tak boleh. Apabila hal ini diketuai oleh Sultan Muzaffar Shah, Muzaffar dia bukan Muzaffir, Muzaffar Shah, apa yang dia buat? Okey. Jadi kalau Sultan dah tahu, baginda amat kecewa. Okey, baginda amat kecewa, dia amat sedih kerana bimbang negara akan lemah jika pembesarnya saling tidak bermuafakat. Okey, jadi dia pun sedihlah kerana tak bermuafakat, maksudnya tak boleh berbincang bersama-sama. Dia tak boleh nak ngam. Okey, jadi baginda telah memikirkan jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian 就是解决方法。OK， 现在这个王哦，他知道他们两个的他两个的那个大臣，给那个首相不能合作。他知道如果是再这样下去的话，他国家一定会没落，因此他就想了一个解决方法。OK， jalan penyelesaian dengan mencari jodoh. Apa itu mencari jodoh? OK， mencari jodoh maksudnya mencari isteri untuk dia. OK， cari jodoh. Jodoh 就是缘分，姻缘。OK， jodoh maksudnya cari pasangan untuk si orang tua ini kepada Sri Naradiraja. Alright, you know what happened to this old man? Okay, tetapi semuanya ditolak. Okay, raja di tahap ini minta, gadis ni nak tak? Dia tak mau. Itu nak tak? Dia tak mau. Semua dia tak nak. Okay, tapi sampai satu tahap ditolak oleh Sri Nara sehingga dia dijodohkan dengan, dengan dijodohkan lah. Perempuan ini perempuan yang cantik. Okay, namanya ialah Tun Kudu, nombor 8. Okay, Tun Kudu nombor 8 dan nombor 8. Okay, Tun Kudu. Okay, setakat ini kita tahu tak, rupa-rupanya si orang tua ini, orang tua ini dia sudah lama berminat dengan Tun Kudu. Okay, dia ni agak orang kata semua gatal lah. Okay, sebelum ni pun dia ada, you know, the lady before this, okay, dah tiba-tiba ada anak kan. So kita nampak dia ni macam ni sikit lah. Okay, orang Melayu kata miang. Okay, pijau. Okay, so itu ialah Tun Kudu. Okay, dia tolak. Okay, sehinggalah dia dijodohkan dengan Tun Kudu. Anak perempuan Bendahara Siwak Raja, saudara kepada Paduka Raja. Paduka Raja ialah siapa? Tun Perak. So now this lady, Tun Kudu, maka hubungan Sri Naradiraja dengan Paduka Raja kembali baik. Nah, it's actually ini ialah Tun Kudu ialah isteri kepada Sultan Muzaffar Shah. Okay, excuse me.
I would like to repeat, Tun Kudu sebenarnya ialah isteri kepada Sultan Muzaffar Shah. Okay, now what is happening is Tun Kudu sangat cantik, sangat muda, dan dia merupakan isteri kepada Muzaffar Shah, you know, actually. But tetapi disebabkan si Sri Naradiraja ini, semua perempuan dia tak mau. Okay, and then apabila di offer this Tun Kudu, dia mau. Jadi apa yang berlaku ialah Sultan Muzaffar Shah dia cerai, okay, 他就怎么样讲休掉 ，okay， 休掉这个Tun Kudu， okay， dia cerai dengan Tun Kudu dan membolehkan Tun Kudu kahwin dengan ini Sri Naradiraja， okay， 就是他跟这个Tun Kudu 离婚，就Muzaffar这个 Sultan 这个王跟Tun Kudu 他的妻子离婚，就让这个 Sri Naradiraja 跟Tun Kudu 结婚。Okay, crazy right? Crazy. Okay, jadi di sini pula Tun Kudu ialah Tun Kudu saudara kepada Paduka Raja, which means 这个Tun Kudu 嫁给这个 Sri Naradiraja 的这个Tun Kudu 是这个Tun Perak, okay, saudara kepada Tun Perak, which means now the marriage between Tun Kudu dengan this old man, okay, Sri Naradiraja, Perdana Menteri yang sudah tua, mereka berkahwin menyebabkan Tun Perak juga menjadi saudara kepada Sri Naradiraja. So you understand the situation? Yeah, I hope you do. Alright, so jadi hubungan mereka pula sudah menjadi baik, kembali baik apabila baginda bersetuju supaya Paduka Raja dilantik sebagai bendahara manakala Sri Naradiraja menjadi penghulu bendahari. You see not? So when this old man, when this old man get the wife, dia boleh biarkan Sri Paduka Diraja menjadi bendahara. Dia jadi penghulu bendahari. Okay, maksudnya dia jaga bahagian lain pula dah. Okay, dia boleh lepaskan dia punya jawatan. Alright, pergi ambil jawatan lain. Alright, jadi di sini tidak lama kemudian orang Siam di bawah pimpinan siapa? Okay, nombor 9. Pergi tengok nombor 9. Awi Dicu. Just now was Awi Chakri, now Awi Dicu. No need to memorize because it's not important because the text will, dalam teks tu akan ada. Jadi tidak lama kemudian, okey, orang Siam ni datang balik. Okey, sekarang ni Tun Perak dah naik pangkat. Okey, si siapa ni? Siam datang balik, Awi Dicu pula. Okey, menyerang Melaka. Sultan mengetahui hal tersebut lalu menitahkan Paduka Raja Tun Perak diiringi oleh Sri Bijadiraja. This one is just one of the askar, no need to really remember. Dengan segala hulu balang untuk mempertahankan Melaka. So now, anak Sri Bijadiraja bernama Tun Umar berkelakuan aneh setelah disuruh oleh siapa? Berkelakuan aneh. Maksudnya,他的手下, okay, orang di bawahnya, anak dia ialah Tun Umar. Okay, Tun Umar berkelakuan pelik. Okay, bagaimana pelik? Dia telah melanggar nombor 10 di bawah pemimpin Siam, kemudian anak perempuan. Wait, number 9 is that now number 10 is melanggar. Yes, dia pergi melanggar perahu. Okay, anak saya dia pergi setelah melanggar perahu. She go and bang. Okay, dia pergi melanggar perahu orang Siam. Okay, dia pergi melanggar perahu orang Siam. 3 buah perahu Siam telah dikalahkan dengan hanya sebuah perahu. Okay, so apa yang dia buat sebenarnya? Awak tahu kan apabila berlaku pertempuran, I think this one is clear, yeah. Apabila berlaku pertempuran, jadi mereka gunakan kapal. So Tun Umar ini dia gunakan kapal dia pergi langgar kapal Siam. Okay, pada waktu malam pergi langgar. And then kemudian dia pergi langgar perahu lain lagi.
Selepas itu dia langgar lagi perahu. Dan kemudian dia buat sesuatu untuk menakutkan orang Siam. Okey, tengok ya. 3 buah perahu Siam dikalahkan dengan hanya sebuah perahu. Apa yang dia buat? Pihak Siam menjadi apa? Menjadi takut. Nombor 11, awak pergi tengok. Dia menjadi takut. Okey. Nombor 11 ialah dia menjadi takut. Okey. Dia menjadi takut. Okey, mengapa dia jadi takut? Sekejap saya padamkan semua. Jadi orang Siam menjadi takut dan membatalkan hasrat menyerang Melaka. Okey, tambahan pula, Bendahara Paduka Raja menggunakan strategi memasang puntung api pada pokok-pokok di sepanjang pantai. Seolah banyak perahu perang Melaka yang dibawa untuk mempertahankan Melaka. Angkatan Perang Siam telah berundur Jusetui. Okey, setelah Siam berundur, Bendahara Paduka Raja dan orang-orangnya telah dianugerahkan persalinan yang mulia. Okey, maksudnya di sini selain dia melanggar perahu Siam, seterusnya yang dilakukan ialah Tun Omar ini dipasang obor. 就是这个 Omar 呢，他就把每一棵树他都装上那些的火把，挂上很多的火把， okey, banyak obor yang menyala. Jadi nampak macamlah banyak perahu kerana gelap malam. Jadi macamlah banyak askar dan juga banyak perahu yang tengah menunggu kehadiran Siam untuk bertempur. Okay, jadi他们就以为说哇，很多的火把，很多的人，哇，很多的船要跟他们一起的打仗。jadi Siam pun berundur. Okay, 就走啦. Dan tambahan pula Tun Omar tu kan sebelum ini dia kan langgar kapal orang Siam, jadi lagilah mereka takut. Itu yang menyebabkan mereka berundur lepas tu. Okay. Dan walau bagaimanapun, berita kegagalan serangan Siam itu sampai kepada pengetahuan Paduka Bubunya. Okay, Bubunya. Excuse me. Okay. So, dia telah sampai, and then Bubunya sangat marahlah. Siapa lagi kan? Nak menang tak dapat. 2 kali dah masih tak dapat. Jadi Bubunya buat apa? Okay, di sini kita nampak Raja Siam amat marah. Okay, dia marah, membuat keputusan untuk menyerang Melaka. Okay, dia nak serang lagi. Tapi this time will cost his son. Okay, anaknya siapa nama? Tengok di bawah nombor 12. Anak ialah Chow Pandan. Okay, Chow Pandan. Anaknya Chow Pandan. Okay, dia kata dia nak pergi. Okay, Chow Pandan nak pergi. Alright, now Chow Pandan, oh my goodness, this son, okay, he says he want to go. But let's see whether dia dapat pergi ke tidak. Chow Pandan menawar diri untuk menyerang Melaka. Okay, Raja Siam bersetuju. Of course, go ahead. Kerana pengikutnya Chow Awidachu lah, Chow Nila tak berjaya. Jadi ini Chow Pandan pula pergi. Dan akhirnya menggunakan 800 buah kapal. Okay, 800 buah kapal, 800 kapal perang besar dan banyak kapal perang kecil di bawah pimpinan Prof. Kelong untuk membantu Chow Pandan menyerang Melaka. So they are ready this time. Apabila berita rancangan Siam untuk menyerang Melaka itu diketahui oleh Sultan Melaka, so when this happen again, do you think Raja akan buat apa? Saya rasa, apabila saya baca, saya rasa macam dia akan panggil Tun Perak lah kan. Tapi rupanya tidak. Okey, apa yang berlaku? Nombor 13, Sidi Arab Sidi Arab nombor 13. Ya. Okey, Sidi Arab. Okey. Sidi Arab. Okey, pula masuk campur. Okay, now about this Sidi Arab. Okay, this is a very special man. Okay, later you will know how special it is. So Sidi Arab mempunyai kesaktian ilmu. What is that kesaktian? Kesaktian maksudnya dia ada dia ada kuasa gaib.
就是他有什么能力啊？好特别的功力, okay, kesaktian. Dia ada kuasa gaib, okay, untuk ilmu memanah. Dia pandai nak memanah, okay. 他很会射箭 memanah. 他的箭术是真的很特别 okay. Ilmu memanahnya sangat hebat, okay. Dia telah memanah Chow Pandan, okay. Dia telah memanah Chow Pandan. Wow. You know what? Now Chow ini Sidi Arab dia memanah Chow Pandan. Maksudnya 这个 Sidi Arab 呢，他就射箭 okay. Dari Melaka dia memanah Chow Pandan yang ada di Siam. Chow Pandan not yet come over. Okay, Chow Pandan is yet to be over here. But akhirnya when Sidi Arab memanah Chow Pandan, apa yang berlaku? Akhirnya Chow Pandan yang belum sempat menyerang Melaka telah terkena panahan. 就是belum sampai ke Melaka tapi terkena panahan. Maksudnya telah dipanah. Okay, di dada. Okay, telah muntah darah lalu mati. Okay, so maksudnya tak semena-mena, tuan-tuan tak semena-mena, okay, telah dipanah dan mati. Kesaktian Sidi Arab, okay, kesaktian Sidi Arab他的那个厉害啊, amat dihargai oleh Sultan dan diberi ganjaran yang setimpalnya. 就是给他这一个的ganjaran, 给他回报 okay. Nah, setelah okay, this one is 42 years. Sultan Muzaffar Shah memerintah Melaka. This is the penutup already, okay, peleraian. Akhirnya baginda mangkat, okay, dia meninggal dan digantikan dengan anaknya Raja Abdullah. Raja Abdullah yang juga digelar sebagai Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah, okay, nombor 15. Okay, Sultan Mansur Shah, okay, yang akhirnya telah okay, menaiki takhta. Ketika menaiki takhta, Raja Sultan maaf ya. Okay, setelah menaiki takhta, Sultan Mansur Shah berusia 27 tahun. Baginda beristeri dengan Ni, okay, dan baginda seorang raja yang kacak, adil, yang murah hati. Tiada tolok bandingannya pada masa itu. Maksudnya Sultan Mansur Shah bukan seorang raja yang baiklah. Jadi itu saja untuk cerita ini. Okay, so now stop sharing. Okay, saya nak tanya soalan ya. Hai. Siapa-siapa yang saya panggil nama, sila unmute mic dan jawab boleh. Okay. Apakah cara Sultan Muzaffar Shah menyelesaikan perbalahan antara dua orang Perdana Menteri? Okay, can I ask for Rokai? 老师，我迟进来，我没有听到前面的。Alamak. Okay. Brian? Hey Brian. 他没有了，他睡着。哎，你没有 Brian, are you here? 他没有了， Yeah, you see. Okay, Brian? 他在 mute 了。 Yeah, you mute again. You unmute, please. 可以 unmute 他吗？ You are here, right? 你不是可以 unmute 他吗？ I can, but Brian? Okay, tak apa. Okay, cara其实Rekai这边你要听yang masuk lambat ni. Nanti saya akan sharekan video and then kamu boleh tengok balik. Okay? Jadi di sini, 这个王呢 Sultan Muzaffar Shah dia nak leraikan, okay, perbalahan antara Sri Paduka Diraja, Paduka Raja Cisa Tun Perak dengan Sri Nara Diraja, dua orang Perdana Menteri. Jadi untuk meleraikan masalah mereka, maka
Sultan Muzaffar Shah ceraikan isteri sendiri iaitu Tun Kudu untuk dikawinkan oleh Sri Naradiraja. Sisa tak. Tun Kudu pula merupakan saudara kepada Paduka Raja iaitu Tun Perak. Jadi mereka sudah bersaudara. Kalau mereka bersaudara, mereka tak boleh nak gaduh. Jadi selesai masalah. Okey. Jadi di sini apa lagi? Siapakah yang sentiasa menyerang Melaka? Negara mana yang sentiasa serang Melaka? Jinhong? Jinhong? Negara mana yang sentiasa menyerang Melaka? Jinhong? Excuse me. Okay, Yongqi. Yongqi jawab. Excuse me, Yongqi. 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 Saya was-was sama ada awak ada ke sini? Awak semua ada ke? Okay, raise your hand. Yeah, Leka is here, Ryan is here, Kawi is here. The rest, please give me your reactions. Di bawah tu, you is here the, 对吗? Okay, yes, Kai Huat, yes, Wei Hen, Ming Hui, thank you so much. Are you here? Please. Oh, someone left. Okay, okay, thank you, thank you, thank you, thank you. Wow, thank you. Alright, thank you. Alright, siapa yang sentiasa menyerang Melaka? Siam. Okay, negara Siam sentiasa menyerang Melaka. Jadi, baiklah, saya rasa kamu tak nak jawab saya. You are not going to answer me, I think. Okay, so, okay, dah. Okay, so, ya, can win. Alright, dah. Kita akan pergi ke bahagian sport. Okay, take out the book. We are going to answer this questions according to, okay, untuk yang ya latihan latih to be. Tolong buka yang ni, bahagian ni. Nampak tak muka surat? Ya, here. 151. Page 151. Okay. This is the question. Okay. Untuk yang ni, saya minta awak tolong jangan tengok jawapan ya. Tolong jangan tengok jawapan. Tolong jawab dulu. Okay. Ni. Jom soalan 1. Berdasarkan petikan di atas, nyatakan tindakan Duli yang dipertuan setelah Sri Naradiraja bersetuju memperisteri Tun Kudu. Okay. Jadi 2 markah. Ini sepatutnya soalan tu tak ada ya tanda soalan. Nyatakan maksudnya titik saja ni salah ni. Tak apa, inilah soalan tahun lepas ya, percubaan tahun lepas. Jadi saya nak awak cuba, maksudnya inilah soalan cari. Ingat, pemahaman ada 3 soalan. Okay, 3 soalan. Soalan 1 untuk proses tradisional mesti cari. Untuk yang cari, tolong dapatkan 2 markah penuh. Dan soalan 2 pun biasanya cari juga. Soalan 2. 3 markah ini sepatutnya awak dapat juga 3 markah. Maksudnya soalan 1 dah cari, soalan 2 pun biasanya cari, soalan 3 pada pendapat. Okey, ada kalanya soalan 1 itu maksud rangkai kata. Jadi kalau maksud rangkai kata awak dah tahu, cari sinonim. Cari sinonim. Okey, nanti kita akan jumpa soalan gitu. Jadi kita akan dapat sinonim dan sebagainya lah. Jadi saya minta kalau boleh tolong jawab dulu. Okey, soalan 1, 2 dan 3. Boleh tak? Okey. Kita gunakan masa 5 minit. 5 minit ke 10 minit? Okey. Jadi gunakan masa 10 minit untuk menjawab. Okey, mulai dari sekarang 10分钟做这3题. Tolong jangan tengok jawapan. Alright, thank you so much. Now 10 minutes from now. 10 minit dari sekarang. Tolong conteng dalam buku awak tu ya. Jadi saya pause recording. Sambung. Record. Okay, masa dah tamat ya 10 minit. Jadi selepas 10 minit, jom kita tengok jawapan awak ya. Jawapan awak. Siap tak siap pun kita masuk bincang lah ya.
Okey. Jom tengok berdasarkan petikan yang nyatakan tindakan Duli yang dipertuan setelah Sri Naradiraja bersetuju memperisterikan Tunku. Okey. Jadi di sini apakah tindakan Duli yang dipertuan? 就是独立yang pertuan 他做了些什么东西 Okey, setelah Sri Naradiraja setuju nak kahwin dengan Tunku. Okey, maksudnya apakah yang Sultan buat? Okey, kita tengok ya. Rasanya, okey, saya nak tahu siapa yang perlukan penerangan. Okey, who don't understand? So, who don't understand the petikan just now? Please raise up your hand. Why some Ryan pay us Leka Puan sudah angkat tangan. So, okay, now who don't understand the petikan? Rekai, yes. 6, wow, function tak faham ya. Zelim pun tak faham. Yang lain faham? Yang lain faham? Okay, so Kaifat pun tak faham. Okay, okay. Jadi saya perlu jelaskan sepintas lalulah. So saya akan jelaskan sepintas lalu kandungan dia. Okay, so very brief. So please let's go. Alright. Spotlight. Spotlight. Okay, let's go. Maka beberapa orang besar-besar ditanyakan oleh Sultan tiada juga berkenan pada Sri Raja Naradiraja. Maksudnya di sini beberapa orang besar-besar. Di sini nak wang Sultan mencadangkan beberapa orang perempuan kepada si Naradiraja, itu Perdana Menteri, or the old man lah. Okay, I refer to the Sri Naradiraja is the old man, the old Perdana Menteri. Maka titah Sultan, maka Sri Naradiraja akan Tun Kudu. So the last choice is that he asked, do you want Tun Kudu then? So because so many he rejected, right? So he just offer his own wife Tun Kudu. Anak Bendahara Sri Wak Raja, saudara Paduka Raja. So here, 就是Tun Perak ke. Ini ialah saudara Tun Perak lah maksudnya. Wah, ini sembah orang tua. Maka sembahnya di sini ialah Sri Naradiraja, the old man. Okay, so he say what? Daulat Tuanku. If Daulat Tuanku means he agreed. Okay, he agreed. So dengan Tun Kudu dia mau. Okay, so ada pun akan Tun Kudu itu diperisteri Duli yang tertuan terlalu baik rupanya. Ada akan Tun itu diperisteri Duli yang dipertuan, maksudnya diperisteri oleh Sultan. So here it shows that Tun Kudu ialah isteri atau permaisuri kepada raja. Okay, Sultan Muzaffar Shah. Okay, terlalu baik rupanya. Maksudnya muka dia tu sangat cantik, tapi matanya juling sikit. 就是他的眼睛 juling, maksudnya mata dia sikitlah tak, kedudukan dia macam tak macam kita. So mungkin ke tepi sikit. Ni dia. Itu juga telah baginda mendengar sembah Sri Naradiraja demikian, maka dengan sesaat itu juga ditalak baginda. Okay, so right after the Raja heard the old man said okay, he agreed, and then ditalak. You know what is ditalak? Ditalak means diceraikan. On that time, on that moment, so Sultan menceraikan Tun Kudu. Kesian tau, kesian. So terus orang Melayu kalau Muslim dia talak tu maksudnya dia boleh cakap je. Dia boleh dengar ayat dia terus dia kata saya siapa menceraikan dia dengan talak satu. Means dia sebut je talak, cerai terus jadi. Okay, dihantarnya ke rumah paduka. So setelah ditalak, diceraikan, terus Tun Kudu dihantar ke rumah paduka raja, iaitu Tun Perak, diberi belanja, suruh berhadir akan kahwin dengan Sri Naradiraja. So kalau dia dah cerai, dia kena hantar perempuan tu balik. Dia pergi hantar rumah Tun Perak, paduka raja. Kemudian nak bersedia untuk kahwin dengan Sri Nara. Maka kata segala anak buah Sri Naradiraja, bagaimana maka Datuk hendak beristeri muda. So anak buah dia, maksudnya pengikut dia, 他的随从都讲你要怎么样跟这个年轻的老婆结婚呢？ Kerana Datuk sudah tua, 你已经老了， bulu mata dengan bulu kening sudah bertemu， 就是这个kening kening， 就是这个睫毛和这个ini kening， bulu mata ialah this one eyelashes, okay, eyelash.
Okey, dia kata bulu mata dengan bulu kening pun dah tertemu. Maksudnya mata dia mungkin dah turunlah, jatuhlah. Okey, maksudnya dah tua sangat dah tu. Okey, maka Tita Sri Naradiraja dia berkata, di mana kamu kalian tahu macam mana awak tahu semua ni? Jikalau demikian, silsilah cula dibeli oleh bapaku sekati emas di benua keling itu. Dia kata, macam mana awak tahu? Kalau begitu silsilah ini pun agak was-was sikit maksud dia. Okey, maksudnya kalaulah dia tak jadi nak kahwin dengan dia, maka duit yang dia belanja itu, kerana kalau nak kahwin mesti bayar pinjing semacam tema. So dia kata, sejak kalau dia tak jadi kahwin, and then buang duit lah kan, bazir lah dia punya duit tu yang tadi bayar dawry, maksudnya yang dibayar duit emas apa, orang kata hantaran duit, okay, pinjing. Alright, this is here. Jadi dan setelah lepas idah, dan setelah sudah lepas idah, okey, lepas idah maksudnya selepas satu tempoh kesukaran. 就是比如说 kalau seseorang yang telah diceraikan, dia nak kahwin balik, dia mesti ada satu tempoh untuk bersedih. Itu adalah tempoh idah. Okey, 就是比如说 kalau ada orang dah meninggal, biasanya kalau mak ayah seseorang tu meninggal, dia mesti ada tempoh idah. 就是他就是有一段时间是不能随便去去人家的家啦，不可以过新年啦，有没有？那一段时间就是一段要 mourning period， 就是they have to mourn over the dead people, okay, someone that passed away. Itu ialah waktu idah. 就是oleh sebab Tun Kudu dah diceraikan, maka selepas dia tamat tempoh idah itu, dia pun buat apa? Maka Sri Naradiraja bernikah. Bernikah maksudnya berkahwin dengan Tun Kudu. Maka jadi muafakatlah Sri Naradiraja dengan Paduka Raja. So apabila dia dah kahwin, maka Sri Naradiraja iaitu the old man, okay, dia kahwin, dia berbaik-baik dengan bermuafakat, maksudnya sudah boleh duduk berbincang dengan Paduka Raja itu Tun Perak. Maka berkasih-kasihan seperti saudara sejalan jadi. Okey, berkasih-kasihan maksudnya mereka sudah berbaik. Maka sembah Sri Naradiraja pada Sultan Muzaffar Shah, tuanku baiklah Paduka Raja dijadikan bendahara kerana ia sedia anak bendahara. So di sini jadi kita nampak the old man, so just let the Tun Perak become the bendahara, become the prime minister. So this is the whole story for this passage. Okay, so dengan itu jom kita tengok soalan. Okay, baca petikan nyatakan tindakan duli yang dipertuan setelah Sri Naradiraja bersetuju memperisteri Tun Kudu. Dia buat apa? So setuju, ni. Setelah mendengar sembah Sri Naradiraja, maka sini jawapannya. Dengan saat itu juga jawapan di sini. Okey. Jadi pada saat itu juga pada saat itu juga dia buat apa? Ditalak baginda. Maksudnya Tun Kudu ditalak oleh dia. Maksudnya baginda. Sultan telah menalak Tun Kudu. Talak. Kemudian kedua dihantar ke rumah Sri Paduka Raja. Okey, diberi belanja. Boleh? Kemudian disuruh hadir akan kahwin dengan Sri Naradiraja. Jadi di sini kalau kita tengok jawapan, saya kata biar tulis banyak. Okey? Ini. Okey? Dia jatuhkan talak, hantar ke rumah, diberi belanja, Tun Kudu diminta berkahwin dengan Sri Naradiraja. Okey, tapi yang di sini markahnya bukan gitu ya. Markahnya penuh dua. Markah penuh dua, jadi awak ada dua tik. Mana-mana dua dan markah penuh dua. Okey? Satu jawapan, satu tik. Kita tak kira markah di sini ya. Jangan ikut markah di sini. Nanti pun kita tak ikut. Alright? So di sini kita naik balik. Okey, soalan dua. Apakah yang berlaku pada Tun Kudu tamat idahnya? Okey, habis je tempoh idahnya, dia udah buat apa? Idah. Kalau tak faham idah pun tak apa. Okey, kita masih boleh menjawab. Jadi itulah kelebihan ya. Okey, selepas idah. Ni. Maka dia kata apa? Apa yang berlaku? So everything that after this word.
everything after this word. So don't give up. If you found difficult to understand the petikan, it is not a problem. Maka kita buat Sri Naradiraja pun bernikah, maksudnya berkahwin. Okay, let's see. Kalau awak tak faham bernikah tu apa, cikgu apa yang saya patut buat? Awak tulis je, apabila Tun Kudu tamat idahnya, maka awak kata Sri Naradiraja pun bernikah dengan Tun Kudu. This sentence is gramatis. Dia gramatis. Grammatically correct. So you can just take this answer. Dan selain itu, 或者是 tambahan pula. Okay, bernikah maksudnya berkahwin. Jadi, maka menjadi muafakat Sri Raja dengan Paduka Raja. Maksudnya apa? Awak buat ayat ini supaya dia jadi lebih gramatis. Macam mana? Maka ini janganlah. Jangan asyik maka. Okay, jadi awak kata apa? Sri Naradiraja dengan Paduka Raja pun menjadi muafakat. So, menjadi berkasih-kasihan seperti saudara sejalan jadi. Maksudnya mereka menjadi berkasih-kasihan, maksudnya berbaik seperti saudara. Macam tu. Okey. Jadi itu ialah yang berlaku. Okey. Apa yang berlaku lagi? Sembah tu maksudnya menjawab, berkata. Jadi apa yang berlaku lagi? Sri Naradiraja berkata kepada Sultan Muzaffar, dia kata apa? Baiklah Paduka Raja dijadikan bendahara. Maksudnya di sini, Sri Naradiraja mencadangkan kepada Sultan Muzaffar Shah supaya Paduka Raja itu Tun Perak dijadikan bendahara. Kerana Paduka Raja memang anak bendahara. Ya, that's it. Okay? Jadi maksudnya di sini banyak jawapan. Okay, kita tengok jawapan dia di sini. Okay, di sini adanya. Okay. Sri Nara berkahwin, Sri Naradiraja Paduka Raja bermuafakat, saling berkasih sayang, maksudnya berbaik-baik, dan yang mencadang agar Paduka Raja jadi orang bendahara. Okay, so di sini kalau awak dapat 2 tik sahaja pun, ni 只要有2个 isi. Okay, kalau ada 2 tik, 有2个 isi 你都已经是可以 macam mana? 可以是有3分, 2 isi awak dah dapat 3 markah. Dengan syarat jawapan awak mesti ambil bahagian soalan, iaitu selepas Tun Kudu tamat idahnya. Sambung. Okey, berkahwin dan sebagainya. Boleh? Jadi maksudnya kalau awak dapat 3 tik, masih lagi 3 markah. Okey, mungkin ada yang dapat 1 tik. Okey, if you get 1 tik, okay, you will get 2 points. Dengan syarat ayat itu lengkap. 只要你拿 bahagian soalan, 再借去其中一个 point, awak dapat 1 point, terus awak dapat 2 markah untuk 1 isi. Kalau 2 isi, awak dapat 3 markah. Alright, kalau 2 isi, 2 tik dapat 3 markah. Okay, so what if awak salin? Ambil daripada tadi, ambil daripada atas. Okay, let's see what if you do like this. Okay, you take this one. Apabila berlakunya tamat idahnya, salin. Awak salin, awak tak faham kan? You just know this word, alright? This word idah. So you know the answer is here. You know the answer all here, and you copy. Okay, kalau awak copy and paste at just now here, then how much? How many scores that you will get? Okay, it's supposed to be 3 minus 1. Okay, you will have 2 points. Okay, minus 1 is because awak punya ayat. Okay, mungkin memang ni tak berapa betul lah. Lagipun awak kalau salin yang ini, kalau awak salin juga yang ini, okay, sorry, bahagian tuanku ni lagilah, awak tolak 1 je. Okay, 3 markah, tolak 1, masih dapat 2. Jadi tapi cikgu tak galakkan buat itu. Awak jangan tukar perkataan. Awak hanya kata Sri Naradiraja pun berkahwin dengan Tun Kudu. That's it. Maka menjadi muafakat lah ni. Awak jangan ambil maka. Awak kata menjadi muafakat Sri Naradiraja pun jadi. Menjadi kasih-kasihan, ambil je lah. Jadi kalau awak buat kata mereka menjadi berbaik-baik semula. Okey, awak boleh dapat 3. Sebenarnya untuk ini, sebenarnya untuk soalan 1 dan soalan 2 boleh dapat 5 markah dah. Okay, let's see.
Okey, soalan saya nak tanya soalan 2 ini. Soalan 2. Okey, let's see siapa yang dapat soalan 2 3 markah. Please raise up your hand. 3 markah. Ya, Hui En, Leka, congrats, Ryan. Okay, Kenwin. Kenwin, Kawe, Ming Hui, yes. Wei Hen, yes, congrats. Fu Yong Chi, yes. Okay. Okay, nak tanya soalan 1 tadi 2 markah. Siapa yang dapat 2 markah? Soalan 1. Leka, Ryan, Hui En, Brian, ya, Feng Chi, ya, Brahman. Okay, Kawe, Ming Hui, ya, Feng Shen. Okay, okay, Kenwin, bagus. Rekai. Rekai. Soalan 1 dapat berapa? Kai. 1分，哪一分有？第2题拿多少分？开，也是我抄整个东西吧啦，so 祝你拿2 3分。减1分哦。Yes. Okay, good. You understand. At least you score 3. So kalau yang tadi, okay, siapa 2 soalan tu, siapa yang dapat 5? Excuse me, please. Who gets 5 marks? Okay, for question 1 and 2 combined, who get 5? Ya, Wei Hen, congrats. Siapa dapat 5 markah? Ryan, Hui En, Fong Yong Chi, Kawe, Ming Hui, 5 points. Very good. 5 points. Who else? Who else? Pair. Dapat berapa 2 soalan tu? Dapat berapa pair? Leka dapat 5. Pair, are you here? Hey. Oh my goodness. Where's Pair? Okay. Pair is not ready to answer or she's not around. Pair. Cannot unmute her. Okay, never mind. So, congratulations. Okay, tahniah kepada yang dah dapat 5 markah. Kita pergi yang soalan seterusnya, yang terakhir. Pemimpin harus bermuafakat. Okay, untuk meneruskan pentadbiran. Pada pendapat anda, mengapakah pertemuan antara pemimpin perlu dikekalkan? Alright, why? Why among the pemimpin they need to be bermuafakat? I mean bersefahaman, sentiasa berbincang. Alright, let's go down. Apa kita daripada sini kata supaya dihormati oleh rakyat, negara tidak mudah diancam musuh, negara akan menjadi aman, correct? Rakyat tidak berpecah belah, yes, melancarkan pentadbiran negara. Alright, now I'm sure that you will have your answer, which is not this, but you will have your own. Anyway, I'm sure ada sebenarnya 你们的答案可能都不是这一个，对吗？你们都不是这个。不过，可不可以把你们的答案讲给我听？ Jawapan awak beritahu kepada saya. Kalau dapat satu ni, dengar ya. Sama. Awak dapat 2 tik, 2 tik 3 markah. 2 tik 3 markah. Okey. 1 tik 2 markah. Okey. Sama. Dan adakah jawapan anda yang awak was-was tak ada dalam sini? Tolong beritahu saya. Saya nak tengok sama ada jawapan awak boleh diterima atau tidak. Mungkin dia sama maksud di sini. So is there anyone please? Please. Siapa yang dapat 3 markah ni? Okay, let's ask. Okay, who get this 3 marks? Okay, tolong. Leka, Kawe, Ryan. Okay, Hui En, Brian dapat 3 markah for third question, right? Who else? Okay, Yong Chi. Yeah, I see your hands. Who else? No more. All right, Ryan. How much you score for the third question? Ryan? Okay, from Anhan. I write negara tidak mudah diserang oleh negara. Yes. Wei Hen dia kata negara tidak diserang oleh negara lain. Yes, correct. This one can be accepted. Wei Han. Jadi Wei Han berapa markah dapat? 3? Penuh? Hang? Ya, Wei Han. Yes, thank you. Wei Han dah jawab. Alright, siapa yang nak tanya? Feng Xuan? 有没有答案是你不是很说的？呀，不是很肯定的。Ada jawapan Brahma? Brahma dapat berapa Brahma? Brahma dapat berapa Brahma? Brahma masih mengira.
Brahma dapat berapa? Ya, you can speak now. I see you 2 je. Okay. Jadi ada jawapan cadangan yang tak ada, mungkin nak tanya siapa? Anyone want to ask? No? Okay, no? Okay, congrats. Okay, those that score. Jadi saya rasa untuk petikan ini tak susah awak dapat markah 8 ataupun 7 or 6. 6 is already not so good. Okay, for me, for this question. Let's go to another question. Okay, kita tengok yang soalan yang seterusnya, burung ya. Kita tengok semua yang burung. Okay, untuk ni soalan tanya. Maksud, this one is the maksud. Mengeluari orang siam. Mengeluari orang siam. Akan maksudnya bakal. Bakal, Jiang Hui. Mengeluari maksudnya awak bagi sinonim. If people ask about maksud, then you give the synonym for everywhere if possible. Akan maksudnya bakal, Jiang Hui. Mengeluari 就是赶走. Guna perkataan awak sini. Orang siam. Okay, orang siam. Orang siam tu apa? Jadi sebenarnya orang siam tu tak ada dah lah. Bagi petikan dia, nyatakan keistimewaan Sri Bijadiraja. Ini cari. Tolong dapatkan markah 3. Pada pandang peperangan merupakan satu peristiwa yang membawa kesan negatif. Okay, this one is about peperangan. Pendapat anda, so you think, ini ialah fikir sendiri. Bagaimanakah dapat mengelakkan peperangan antara dua buah negara? So please, okay. For this and the following question, so saya minta, tolong ya, saya minta sekurang-kurangnya awak buat 5 set. 5 set soalan burung, okay, untuk menghadapi soalan SPM. Sebenarnya, untuk 5 set yang seterusnya, awak tengok soalan, kemudian awak jawab. Okay, so dah tengok, baca soalan dulu, teknik kita baca soalan, dan kamu baca petikan, dapatkan jawapan. Okay, please, kalau kamu tak buat dalam ayat yang lengkap, awak tak jawab penuh, gunakan masa dalam mungkin 10 minit, cukup. Okay, buat dalam 10 minit atau 12 minit is okay still. Okay, siapkan satu petikan. Maksudnya, 5 petikan hanya mengambil masa 1 jam 15 minit lebih kurang. Ataupun paling tidak sebenarnya 1 jam dah siap. Okay, please test yourself on this burung. Okay, process no. Is there any problem? I think that's no problem. One thing. The second thing, ada tak semua menjawab soalan kesalahan ejaan yang saya bagi? Siapa yang tak buat? Hui En, put down your hand. Brian, Leka, Kawe, put down your hand. Okay. Okay, put down your hand. Put down your hand. Hui En, Leka, put down your hand. Okay, fine. Siapa? Okay, Brahma tak buat lagi. Siapa yang tak buat lagi yang latihan kesalahan ejaan? Raise up your hand. Okay. Yes. Wei Han belum buat. Banyak tak buat. Rekai tak buat. Pei tak buat. Okay. Jun Hong belum buat. Ming Hui belum buat. Okay. So, tolong buat. Tolong buat. Itu sepatutnya dah tingkatan 4 saya dah bagi. Tapi itu sebagai ujian ya. Saya bagi sebagai ujian. Sebenarnya atas tu ada video. Okay, ada video. Awak buat ulang kaji lah. Anggap sebagai video ulang kaji. Buat latihan. Itulah ujian. So ada skor. Okay, ujian skor tu sepatutnya awak dapat 100%. Okay, because right after you read everything. So itu ialah ganti untuk pelajaran minggu lepas. Okay, kerana pada masa itu saya tak pasti sama ada COVID-19 dia punya MCO tu sampai bila. Jadi sekarang ni kita nampak macam dia akan berlanjutan. Okay, jadi kita terpaksa adakan kelas Zoom. Anyway, next week we will be doing it again. And Brahman can mute your mute. Okay, alright. Dah, can mute. Alright, I mute you. Okay, so untuk pelajaran seterusnya, jadi untuk yang perlukan panduan sebegini, saya akan buat live. Alright, minggu depan kita akan masih Zoom lagi. Dan untuk yang seterusnya, saya akan selitkan. Okay, I will just flip in some
exercises like the Google Form. Okay, supaya awak buat juga ujian yang macam itulah. Okay, jadi saya minta awak siapkan 5 set pemahaman burung. Kemudian siapkan ujian yang sebelum ini. 5 set ujian. Is that okay for you? Okay ya. So, nanti untuk pelajaran seterusnya, saya akan buat prosa tradisional kepimpinan membawa teladan. So, kepimpinan menjadi target tahun ini. Tapi kita tak tahu. Ini adalah tahun yang mungkin terakhir untuk prosa ini. Tak tahu dia akan jump the turn or not. Okay, they will skip the kepimpinan and come back to the burung. Anyway, it's only 2 prosa. We will master the 2 prosa together. Okay, so ada masalah lagi? Ada masalah? Okay, don't have? Tak ada masalah? Okay, if you don't have any problems, then can you say bye to me? I mean, you just unmute and say bye to me. Okay, bye. 老师，谢谢。再见，Rekai, 再见。Okay, anyone else say bye? Okay, Ryan, bye. Thank you. Thanks for joining. Thanks for joining. Yeah, bye. Yeah, bye to everyone also. Yeah, Leka, bye. See you. Yeah. Okay, bye. Kawe, 再见，慧恩, bye bye. Yes. Okay. See you, everyone.